Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali anak-anak murid cikgu Syafinar. Hari ini kita akan belajar tentang bab 5.2. Sebenarnya ini ialah 5.2 bab 5 gelombang, iaitu pantulan gelombang. Baiklah, untuk pantulan gelombang yang pertama sekali, sebelum cikgu meneruskan berkaitan dengan pantulan gelombang, kita tengok dulu apakah fenomena pantulan gelombang ini boleh digunakan tangkiriak untuk melihat bagaimana perubahan yang berlaku di dalam kuantiti-kuantiti fizik yang terlibat bagi pantulan gelombang. Alright, ya. Tangkiriak ini terdiri daripada beberapa komponen penting yang kamu perlu tahu. Yang pertama, ianya mempunyai lampu. Lampu ini adalah untuk membekalkan cahaya supaya terdapatnya imej terhasil di atas skrin. Yang kedua, kita mempunyai motor. Motor ini adalah untuk menghasilkan getaran yang menghasilkan frekuensi yang sama. Yang ketiga, kita mempunyai tangki yang diisi dengan air pada kedalaman yang sama. Okey, kedalaman yang sama. Kedalaman yang sama ini adalah untuk menghasilkan panjang gelombang yang sama. Yang keempat, kita juga menggunakan alat stroboskop, di mana stroboskop ini adalah untuk membekukan pergerakan gelombang semasa pemerhatian. Baiklah, seterusnya, apakah itu tangkiriak? Tangkiriak ini boleh menghasilkan muka gelombang, iaitu sama ada gelombang satah jika kita menggunakan pencelup satah, manakala ianya boleh menghasilkan muka gelombang berbentuk bulat jika kita menggunakan pencelup kita berbentuk sfera. Okey, sekali lagi saya ulang, motor adalah untuk menghasilkan getaran yang mempunyai frekuensi yang sama. Lampu adalah untuk menghasilkan imej yang jelas di atas skrin putih. Kedalaman tangki adalah sama untuk menghasilkan gelombang yang mempunyai panjang gelombang yang sama. Okey, bagaimanakah terbentuknya imej gelombang yang dihasilkan oleh tangkiriak daripada puncak dan lembangan? Kita tahu daripada gelombang melintang, iaitu contohnya air, akan mempunyai puncak dan lembangan. So puncak ini sama seperti kanta. Alright, kanta kita ada dua, kanta cembung dan kanta cengkung. Di bahagian puncak ini ianya seperti kanta cembung, manakala di bahagian lembangan ini ianya seperti kanta cengkung. Seperti mana yang kita tahu, kanta cembung ni dia akan menumpukan cahaya, manakala kanta cekung ni dia akan mencapahkan cahaya. Jadi apabila cahaya masuk, cahaya pada bahagian cembung ini akan ditumpukan. Okey, bila dia ditumpukan, kita akan dapat kawasan yang cerah, manakala di bahagian kanta cekung ini ia hanya akan dicapahkan. So kawasan ini akan menjadi kawasan gelap. So sebab itulah kita boleh tengok hasil daripada tangkiriak ini ada kawasan terang, gelap, terang, gelap. Alright, seterusnya, pantulan gelombang. Okey, topik pantulan gelombang ini ialah satu fenomena gelombang yang berlaku apabila gelombang berlanggar dengan satu pemantul. Pemantul ni boleh jadi macam-macam. Kalau di tepi pantai itu sendirilah. Kalau kita melibatkan gelombang cahaya, pemantul kita adalah seperti cermin. Alright. So yang seterusnya, gelombang terpantul mengalami perubahan arah perambatan. Maksudnya kalau kita ada pantai, contoh dia di tepi pantai, gelombang yang datang itu akan patah balik. So maksudnya ianya mengalami perubahan arah. Dalam pantulan gelombang, kuantiti fizik iaitu frekuensi, panjang gelombang dan juga laju adalah kekal sama selepas pantulan. Maksudnya panjang gelombang, frekuensi, hal laju selepas pantulan tidak berubah. Tetapi arah perambatan gelombang berubah. Kalau ditanya pasal hal laju V juga kan. Hal laju berubah sebab hal laju walaupun magnitude dia sama, tetapi disebabkan oleh arah berubah, maka hal laju juga berubah. Okey, pantulan gelombang bunyi disebut sebagai gema. Ini kita semua tahulah, gelombang bunyi ini mematuhi hukum pantulan. Apakah itu hukum pantulan? Alright, hukum pantulan ialah, hukum pantulan apa? Hukum pantulan ialah
Hukum pantulan mengatakan bahawa sudut 7 adalah sama dengan sudut pantulan. Yang kedua, hukum pantulan juga mengatakan bahawa sinar 7 garis normal dan sinar pantulan di atas satah yang sama. Okey, first kali, apakah itu sudut 7? Sudut 7 ialah sudut di antara sinar 7 dengan garis normal. Maksudnya kalau kita tengok ini yang warna hijau ini ialah sinar 7, betul? So sinar 7 dan ini warna merah ini adalah garis normal. So garis normal. So kita nak dapatkan sudut 7 daripada sinar 7 ke garis normal. Sinar pantulan pula daripada sinar pantulan ke garis normal. So simbol sinar 7 ialah I, simbol sinar pantulan ialah R, reflection of the wave. Yang kedua, garis normal. Macam mana kita nak lukis garis normal? Garis normal mestilah dilukis serenjang dengan permukaan satah. Maksudnya kalau dalam keadaan ini adalah pemantul kita, iaitu satah. So kita lukiskan dia 90 darjah. Kalau awak punya satah itu condong, maka garis normal awak pun akan condong, di mana sudut dia mesti 90 darjah. Yang warna biru ini pula ialah muka gelombang. Okey, muka gelombang ini biasanya kita wakilkan sebagai puncak. Okey, puncak. So muka gelombang, macam mana nak lukis muka gelombang dengan di atas arah perambatan? Syaratnya sama macam dengan garis normal. Muka gelombang dilukis serenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey, maklumat yang seterusnya ialah panjang gelombang. Ini ialah panjang gelombang. Panjang gelombang apa maksud dia? Jarak di antara dua titik berturutan yang sama fasa. So kalau kat sini sama fasa kita ialah puncak. So puncak ke puncak ini ialah panjang gelombang. So ini adalah cara untuk melukis garis bagi sinar 7, sinar pantulan dan garis normal di atas satah yang sama. Okey, so ini adalah contoh pantulan gelombang, iaitu gelombang air. So gelombang air boleh dikaji dengan menggunakan tangki riak. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah gelombang air gelombang 7. Okey, kita boleh tengok muka gelombang dengan arah perambatan adalah 90 darjah. So ini adalah garis normal. Garis normal ialah 90 darjah dengan permukaan satah. So ini ialah arah pantulan. So ini ialah sudut 7, ini ialah sudut pantulan. So ini ialah muka gelombang. Alright, nextnya adalah seterusnya ialah